Pukul apa kita tu? 2.45. Ni kita tengok perempuan. Seronok kan? Tengok tu. Ya, baru sekali live memang semua masuk lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Segala ustaz-ustaz semua tak mau masuk. Lawak tu ya. Sayang sikit. Lepas tu mengikut. Kau ingat cerita dengan I kecil-kecil dulu macam mana? Rambut tu dah macam Dia lah. kedai tayar. Tengok cantik rambut Datuk. Tu dia bilik ayak. Berarti nak benda dryer. Bila Datuk dia pun nak bersembang dengan you ke? Ambil tu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, dalam pancok kita hari ni. Itulah aku tak tahu nak pergi pusing tak mana lagi dah nak duduk. Duduk yang tu tak kena, dah duduk sini tak kena. Lagipun dalam pancok ni on point cahaya dia. Melotok. Walaupun baru mangkit tidur tadi, terlena yang kan nak nap dalam sejam-jam. Mangkit-mangkit 1.45. Allah, lambat laku. Mangkit, mandi, bush. Semayang apa semua. Blow rambut punya. Oi, awak gelap. Awak you masuk. Jadinya nama kita tak apa nama ni. You nak masuk sikit lah kat sini. Dia kena. Jangan. Tak, betul lah. Kena ni. Okay, hari ni aku pun tak tahu lah spesifik tajuk ke apa kita tak ada. Cuma hari ni kita mungkin nak sikit down memory lane. Ya Allah, mana 3,000 lebih dah. Down memory lane sikit. Macam mana mereka nak tanya. Mungkin pasal apa aku dah baca DM apa yang lain yang tanya. Datuk ceritalah sikit. Awak gelap. Cuba buka apa nama chandelier ni. Sikit je. Okey. Dah. Apa nama, macam mana Datuk? You come saja gelap. You ni memanglah. Maksudnya you tak ada cahaya nur. Tak ada. Apa nama, macam mana Datuk ambil anak-anak Datuk dan sebagainya. Okey, kepada follower baru, aku ni tak beranak, okey. Sebab tu dah cantik, tak macam hampa, okey. Tapi walaupun aku tak beranak, tapi aku ada 2 orang anak, iaitu Umar Nail dan juga Ali Nail. Dan mereka tanya Datuk, macam mana Datuk ambil anak-anak Datuk ni, daripada bila dah besar ke apakah. Umar aku ambil dua-dua, Ali Nail ke Umar Nail ke, dua-dua aku ambil daripada umur mereka 1 hari. 1 hari dan terus daripada mak mereka dan sebagainya. Dan Alhamdulillah Umar pun tahun ni dah 18 tahun. Ali dah nak masuk 2 tahun. Tapi Umar bulan Ogos, 13 Ogos. Ali bulan 11, 5 bulan 11. Jadi beza mereka 10 tahun. Okay, 10 tahun antara tu. Maknanya aku daripada Umar tu aku syuk makan nanah saja. Makan nanah, makan jus nanas, nanah bubuh, sambai rojak, tabuk kacang, lepas tu ayam nanah, macam-macam lah. Tak mau bagi lekat kan 10 tahun. Sebab nak belah seorang ni punyalah seksa hidup. Lepas tu dah 10 tahun lepas tu barulah Ali pun main. Lepas tu tak makan nanah lah. Lepas ni duk makan nanah. Habis-habis Ali duduk makan nanah. Semua segala benda yang masakan yang nanah aku makan. Okey, acar timun, acar nanah dan sebagainya. Okey. Jadi look at that. Tak dapat load. Umar masuklah dalam video tu sekali. Dia pun Nanti kata tak ada cahaya nur lah bagai. masuk dia kita. Ya. Jadi Umar aku ambil dia that means dia pada dalam perut lagi. Perut mak dia lah, bukan perut aku. Jadi bila datang kata Umar dikandungkan oleh ibu dia lah, aku pun macam okey saya nak Umar. Jadi daripada ibu dia mengandung, aku dah orang kata tu 18 tahun dululah. Aku dah orang kata tu dah pantau lah keadaan mak dia dan sebagainya. Okay, are you okay if I'm telling you these things kan? That's fine.
Jadi daripada situ, hari yang dia nak beranak, mak dia nak beranak tu, masa tu aku ada kedai di Bukit Bintang ketika itu. Okey, kecil lagi lah masa tu. Tapi dah ada 2 kedai lah, 2 kedai. Lepas tu hari tu pun, hari 13 bulan Ogos tu, hari apa tahun tu pun tak ingat lah. Tapi hari tu lah, 13 bulan Ogos tu lah, adalah 2 tahun selepas ibu saya meninggal. Tarikh ibu saya meninggal 13 bulan Ogos 1999, Umar 2002. 3 tahun, sorry, 3 tahun lepas itu Umar lahir pada tarikh ibu saya meninggal. 3 tahun lepas itu, 13 Ogos, di hospital. Lepas tu saya, masa tu dah ni lah berpuluh-puluh dengar kata Umar dah beranak, dah lahir tu macam ya Allah aku, aku apa kena buat ni, tapi dah belilah botol susu apa, seminggu sebelum dah beli botol susu. Tak mau beli awal sangat, takut nanti macam orang kata tu berharap sangat. Tapi dekat-dekat nak dia, apa, mak dia tu nak lahir tu, dah pergi belilah botol susu, lampin apa semua, gerbuk-gerbak, ni lah tikar getah, apa minyak telon apa semua. Lepas tu Umar pun beranak. Esok tu orang apa, sahabat saya di ITM dulu, adik-beradik dia, jadi dia yang bawa Umar daripada hospital, daripada ibu dia kepada saya pada hari itu. Dan bermulalah arti 14 hari bulan tu lah baru babah terima hang, okey, boh dalam pangku aku. Lepas tu bagilah susu, bukan susu ni, susu botol, susu formula, okey. Lepas tu masa tu aku seorang, mate tak ada, apa tak ada. Mate tak ada, apa tak ada. Jadi duduk pun seorang-seorang, belalah budak ni seorang-seorang, punyalah masa tu. Kira Umar ni seorang baby yang bertubuh. Kalau bertubuh tu maksudnya dia lahir berapa kilo kata, punya dah berat, makan apa aku tak tahu ni. Bosak lah kata, besarnya baby ni. Lepas tu tak apalah, aku pun jaga dia, bela dia dan sebagainya. Macam tu cerita dia. Okay, bela sampailah besar macam ni. Tapi perangai masa kecil-kecil, ya Allah, aku tak nak menjerit kepala. Dah aku masa tu kecil ni, tak ada mate, tak ada apa semua, nak bela dia seorang. Bagi makan apa, tidur dalam duit, enjut-enjut, bawa pergi ke office. Tak ada masa tu suun sendirilah apa semua, tak ada mate apa semua, tak ada. Jadi dengan tidur tak cukupnya, dengan orang kata mangkit tengah malam bancuh susu. Lepas tu nasib baiklah dia ni pun jenis tak demam, tak apa. Masa baby tu baik, Alhamdulillah. Dan pergilah ke apa nama ni, ke office. Ada ndoi ke office tu, ndoi nyot ndoi tu 18 tahun sudah. Jadi bila penat aku nak keluar pergi mana, tinggallah dia ni dekat staff jaga site. Lepas tu balik duduk flat pula tu, masa tu apartment, tak ada lift. Umar tahu tak ada lift dekat Desa Pandan ni, ingat tak? Tak ada lift. Tingkat atas sekali tu, angkat bakul budak, angkat dia adalah ada bertubuh besar berapa kilo punya berat. Dengan seksa lah juga. Lepas tu kerana memang tak boleh tinggal lah kan, sebab kalau apa benda dalam kereta, apa ada di rumah tu, kalau nak tinggalnya memang tak boleh. Macam mana kalau that ni kena angkat sekali barang tu, sekali harum macam tu. Kalau tinggal tak ada di atas, siapa nak tengok, turun pula ambil, memang tak boleh. Jadi orang kata tu seksa lah juga hidup masa tu. 18 tahun sudah tu. Tak apalah, dia ni pun besar lah. Besar-besar pun comel lah kira anak aku ni. Masa tolak pergi KLCC apa semua, Rizaman, your baby so cute. Dia pun duduk lah dalam apa nama, pram tu, tolak lah masa tu. Bangga seronok lah ada anak kan. Tak sangka lah kan, kita tak kahwin tak apa, tiba-tiba ada anak belang. Okay, jadi proses untuk mengambil anak angkat itu ketika itu amat senang. Yang perlu, kita hanya perlu mencari seorang bayi untuk kita pelihara. Kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, akan bagi surat lah. Dia kata okay, so sekian-sekian baby kena sign dengan mak dia. Mak dia kata bagi belah anak dia ni gerbuk-gerbak. So dapat satu surat. 2 tahun lepas tu kita kena pergi dekat JPN balik untuk JPN tengok interview sama ada budak tu hidup lagi ke, budak tu ada luka sana sini ke, gerbuk-gerbak kena tampak. Nampak tak ni? Luka aku kena belangang. Kan dah jadi hampa lah ni, pakat-pakat puji, putih melepak dah tak ada parut. Lepas tu belah lah, segak lah. Walaupun bukan susu ibu tapi susu formula, segak lah, bukan main. Budak ni pun Alhamdulillah lah kan. Lepas tu
Dah habis 2 tahun, kita bawa pergi balik kat GPN interview, tengok budak ni okey, serasi dengan kita, dia pun tanya suka tak baba apa semua. Jadi mereka akan bagi my kit kad tu. Okey. Belalah lagi, bela punya bela punya bela lah. Masa tu pun rezeki pun mula masuk. Betul lah Allah Ta'ala kata, bila kita bela, orang kata tu budak ataupun kita ada anak, insyaAllah rezeki tu main sikit. Jadi aku pun daripada kedai kecil-kecil, lepas tu jadi besar lah, lepas tu jadi famous lah, rezeki masuk lah apa semua. Kita kena percaya benda ni kan, sebab ni pun kena juga rezeki dia, okay, melalui kita. Okay. Untuk bela dia, Allah bagi rezeki, jadi rezeki dia melalui kita. Takkanlah budak kecil tu bangkit-bangkit tiba-tiba ada duit cash tepi bantai dia. Taklah, kena duit tu main melalui kita lah, sebab dia ni pun nak hidup juga kan. Jadinya pun besar, hantarlah masuk sekolah. Apilah, lepas tu dia mulalah buat perangai budak ni tau. Dia mula buat perangai. Masa masuk dekat smart reader tu, macam-macam perangai ni tau. Kacau orang tu, tweet orang ni, kacau cikgu, ikat tali kaset cikgu, tulis marker kat kasut cikgu, buang homework dalam tong sampah. Aku punya lah nangis siang malam tau tak perangai. Ingat tak lagi benda-benda tu? Gunting tudung kawan dekat kafa tu. Ingat tak? Tak ingat lah tu. Kam tu. Rotan dalam rumah ni setiap bilik ada. Ni. Punya nak bagi jadi orang ni. Pak ni punya lah menangis dalam hati. Kata, ya Allah, macam ni kau rupanya ada anak. Macam ni kau rupanya mak bapak kita dulu bela kita punyalah ketegang kan. Tak apalah. Tapi comel tu comel. Cumanya perangai sikit tak comel. Jadi cik pun ingat, macam manalah aku nak buat anak aku yang seorang ni. Tapi famous dia ni. Umar masa tu famous lah. Lepas aku ambil anak angkat apa semua, depa yang lain pun lah segala hati-hati. Ada juga kawan-kawan aku yang lain yang tak kahwin apa semua tu, semua pakat-pakat ambil anak angkat. Jadi depa macam buka mata, macam rupanya boleh ambil anak angkat, senang macam. Tapi aku pun alhamdulillah lah, kiranya aku tunjuk jalan dekat orang sebelum ni, sebab keberanian aku nak ambil seorang anak tanpa berkahwin, bujang masa tu adalah satu benda yang amat, masa tu 20 tahun sudah tu, kira satu benda yang sangat unik, baru, berani. Sebab kita, ialah masa tu pun taklah kata sangat ekonomi sangat stable dan sebagainya, tapi keberanian. Sebab aku sunyi sangat masa tu, tak ada siapa, macam hampa duk kuarantin COVID lagi lah. Balik rumah aku jenis tak keluar, tak pergi hura dengan kawan apa semua. Jadi bila balik rumah tu duduk termenung, tengok dinding, TV pun tak tengok dinding, sunyi. Jadi satu hari tu macam lepas orang kata tu berdoa dekat umrah masa tu, lepas ke mak mati, lepas tu pergi umrah, lepas tu berdoa kata, ya Allah, kau gantilah kasih sayang seorang ibu ni dengan seorang kasih sayang lain. Jadi Allah kabulkan permintaan tu, dapatlah dia hari yang sama patah tumbuh hilang ganti mak aku meninggal hari tu. Okey? Tak apalah, dah besar lah. Dah besar apa semua, pergi dekat sekolah kebangsaan apa semua. Tiba-tiba satu hari tu, dalam dia buat perangai tu, mainlah satu customer aku ni bertutup-litup lah, bernikap dan sebagainya. Lepas tu anak-anak semualah punya baik-baik, dia nak main tempah baju. Lepas tu bersembang, tanya dia, puan, sebenarnya macam mana puan jadikan anak-anak ni sebagai anak-anak yang orang kata tu soleh, soleha. Dia main dengan anak perempuan dia. Lepas tu dia kata lah, saya sebenarnya anak-anak saya semua hafiz dan hafizah. Jadi daripada situ Allah dah jentik, kata mungkin kata anak aku ni, aku nak orang kata tu perelok dia, pelembut dia dengan cara ni lah. Bukan makna kata kita tu ma'ahad hafiz tu satu benda yang sebagai satu sekolah yang, sebagai sekolah apa orang panggil, sekolah yang untuk membetulkan. Tapi betul lah, sebab apabila kita nak membetulkan perwatakan seseorang, perangai seseorang, kita kena lembutkan dengan cara bacaan Quran, dengan dekatkan dan sebagainya. Jadi nekat masa tu, kira hidup tu dah mewah lah, okay? Dah mewah. Lepas tu macam kesian lah nak hantar budak yang mewah dalam rumah, duduk di penthouse masa tu, nak pergi hantar, pergi duduk dekat Mak Hafiz yang orang kata tu basic sangat-sangat, nak tinggal dia masa tu umur 9 tahun lah kan. 9 tahun, umur 9 tahun kecil tu dah berpisah dengan aku. Anak seorang, comel lah pula.
nak berpisah dengan aku, nak pergi duduk dekat Shah Alam Mak Tafiz yang basic, yang tilam saja, yang apa cadar apa semua tu dengan dapur tak apa semua. Tapi orang kata bila Allah kata dah jentik, mungkin ini salah satu jalannya. Jadi pada situlah aku pergi duduk. Teringat lagi masa tu you duduk menangis kan, masa I duduk pergi tengok tiap minggu anak balik je, you menangis. Tapi hati bapa ni tengok punyalah hibah, tapi nak buat macam mana dalam hati kata, ya Allah Tuhanku, hang peliharalah anak aku dan sebagainya. Okay, daripada situ lepas tu duduk di Shah Alam berapa, tak sampai setahun, berapa bulan je, ustaz tu pun cengih sangat, rotan je sampai nak luka. Kat situ ada lagi kan, nama tak hilang lah, luka sampai terbelah isi tu. Lepas tu angkatlah buku lah, buat main sini lah kan. Buat main dekat Keramat ni. Okay, sebab dekat sikit dengan rumah aku. Jadi Keramat ni eloklah sikit, bersih apa semua, Ittifaqiah ni. Jadi bolehlah aku ulang-alik tengok, hantar makan ke lagu mana ke apa ke apa ke. Ni apa ulang-alik mau balik. Lepas tu ulang-alik Shah Alam. Ulang-alik kat sini. Lepas tu lama-lama duduk situ. Pasal faham bila ulang-alik je perangai jadi pelik kan. Jadi eloknya ustaz kata duduk di situ, tak apalah duduk di situ, gerubuk. Lepas tu berapa tahun jugalah. Lepas tu baru pindah yang duduk yang terbakar tu kan. Tu sebelum pindah terbakar tu Umar pindah kat sofa dah sebelum dia pindah. Yelah, lepas tu you dah duduk sini kan. You dah duduk yang tempat terbakar Lepas ni. tu Umar first tahun dekat ni, dekat sofa. Lepas tu akhir tahun tu bawa suruh Umar ni pergi kat bawah. Tukar? Okey. Lepas tu tapi apa pun nasib baik lah tak terbakar sekali kat tempat tu. Tuhan pelihara hang. Okey. Lepas tu cek pindah pergi ke Asofa di mana ada akademik dan juga ada pelajaran agama. Okey. Jadi dia pun kira tidaklah orang kata full hafiz, tapi tak apa, at least apa benda yang bagus di sini bukan kita nak hafal apa semua. Kalau hafal alhamdulillah, tak hafal pun sebenarnya kita ni duk bercakap dalam toilet tapi duk cakap alhamdulillah tak boleh. Tak aku teringat aku ada di toilet. Kalau sini tak boleh. Kalau kita cakap tak boleh. Itulah ingat kan saya apa, sebab kita dah biasa kan, tapi duk dalam toilet duk cakap benda-benda semua. Minta maaf, sorry. Okey, tapi lepas tu dah duduk di sofa. Alhamdulillah lah. Sebut lagi. Aduh. Dia kali tak boleh buat live di sini. Buat apa lagi? Okey, maaf. Jadinya duduk sikit daripada tengok muka tu. Jadinya Lani duduk di sofa. Tahun ni nak ambil SPM, tapi dia terlambat setahun lah sebab dah termasuk terlambat. Tapi ni duduk ni lah, duduk suruh duduk tuition di rumah ni dengan cikgu online apakah tak tahulah jadi ke tak jadi. Hang ingat Masa rumah tak mau pergi sekolah, hang ingat aku ingat sampai lah ni. Ni. Dia pun ingat cerita you yang you tak mau pergi sekolah, nak suruh you ingat you suruh ada public holiday after your name. Lepas tu you lari masa dekat Padang tu, masa sekolah rendah yang baba hambat you sampai satu Padang tu. Macam-macam lah perangai, otak banyak ni. Jadi tapi hang kenal betul yang aku masa kecil. Ingat tak dulu nak kerubuk bang kena cukup-cukup dengan bapak dia. Apalah gerbu bang semua habak mai semua kena. Tapi orang kata anak-anak ni kalau nak bagi jadi orang memang kena beri penampak semua. Kalau tak kena tak tahulah jadi apa. Okey? Tapi bapa minta aku minta maaf lah dulu pasal apa semua, kerana aku sayang yang aku buat macam tu. Kalau aku tak sayang, aku biar dah bawah jambatan tu. Tengok tak tu. Lepas tu mai umur berapa, baba nak adik, tiba-tiba mau adik. Dia ingat aku apa senang, boleh lepas tu cuai kembung, lepas tu keluar. Kan? Ingat senang ke? Tak apa macam roti gardenia apa senang lah ni nak beli kan? Nak dapat adik tahu mana aku kata gila ke apa ke? Adik senang je order. Ingat apa ni McDonald ke? Lepas tu kata mampu lah aku dia nak adik, mana aku nak pergi cari pula ni gerubuk. Tapi orang kata Allah Ta'ala punya kuasa tu. Satu hari, satu malam tu, kawan baik cek, BFF cek kata, babe, you nak baby tak? Macam, nak baby? Nak baby ke tak? Nak baby. Seronoknya sebab kadang-kadang masa rumah dah besar lah tu. Kadang-kadang kita duduk pergi Paksen lah,
apa nama KLCC kadang-kadang duk lalu kot tempat budak kan, duk lalu duk tengok macam lampin budak, duk tengok biasalah naluri seorang ibu kan macam tu, duk lalu kadang-kadang aku ambil benda tu cium tengok stokin, tengok baju kecil, tengok cukup kepala, tengok lampin, duk cium bau baby tu kan macam seronoknya lah kalau ada baby kan. Lepas tu tiba-tiba BFF kata ada seorang baby kecil mak dia nak bagi melalui driver dia apa semua. Lepas tu kata okey, nak beranak dah. Macam itulah cerita alinya. Okey, tak apa. Ya, okey, you tengok beranak cukup lengkap apa sifat semua baby tu, you hantar gambar dekat I. Okey, lepas tu hantar lah. Lepas tu tiba-tiba satu malam tu teriak, babe, this is the baby. Tengok putih je lah baby tu, sepek kata putihnya mau. Macam tu mau, tak ingat apa dah. Mau kata, okey, kalau mau kita jumpa scan apa semua. Aku pun besok tu pilah dekat hospital tengok baby tu apa semua, jumpa mak dia, rebut mak apa semua. Lepas tu tiba terus lah buat surat apa semua, ambil lah si Dilah hak sepek tu lah, Ali ambil semua macam prosedur sama dengan Umar di Jabatan Pendaftaran tu. Cumanya masa ambil Ali kita dah tak boleh letak macam Umar nama dia tak ada bin. Okey, dia tak ada bin. Masa itu ketika itu 18 tahun 20 tahun sudah kita boleh cantum nama dia dengan nama bapa dicantumkan tapi tak ada bin. Cantum jadi Umar Nail Rizalman. Jadi Rizalman tu adalah nama dia tapi tak payah letak nama aku. Tapi kalau macam Ali ketika zaman dia 7 tahun sudah, 8 tahun sudah, diharuskan letak bin Abdullah 99 nama Allah, bin apa-apa nama Allah lah. Jadi letak bin Abdullah, bin Abdul Rahman. Okey, Ali tak bin Abdul Rahman. Nama anak sendiri pun lupa. Okey, jadi Ali Nail Rizalman bin Abdul Rahman. Itu nama dia ketika itu. Okey. Jadi ambil. Tapi masa ambil tu kita ni dah tak berapa. Kita mau anak kecil, budak kecil, tapi keadaan masa tu aku tersangatlah sibuk. Lepas tu umur pun yalah, umur masa tu Ali umur berapa? Kalau dia 8 tahun, aku sekarang umur 40 kan? Lah ni 49, Ali katalah 8 tahun, 41 nak ada anak tu sebagai seorang yang menjaga anak tu adalah amat susah lah juga. 41 kan? Bukannya 21 ke 31. Maksudnya keadaan masa tu kita tengah bisnes tengah meletup, masa tak banyak, lepas tu mengantuk. Bayangkanlah, lepas tu ambil lah Ali ni balik di rumah comel. Rupanya kecil je besar tu. Besar tu macam kata ni anak ke ayam kampung ni kan, kecil saja. Tapi sepek ikut mak dia. Lepas tu tak apalah, dah besar lah apa semua, belah lah. Tapi umur dah tua ni kadang-kadang kita kena nak mangkit malam tu memanglah payah kan. Aku ambil lampin, ikat tangan aku, sambung lampin tu, ikat dekat ndui ngok-ngek dia tu ke malam-malam. Lepas tu dia mangkit. Lepas tu kalau mak tu senang lah. Kalau mak beranak anak sendiri, selak saja baju, bagi susu, duduk tengah belah. Yang ni kena mangkit, bancuh air hangat, rasa pula sejuk sangat ke, hangat sangat ke, titik dengan mata tak boleh buka, lampu tu nak suap dia pun makan-makan. Lepas tu lena ketak, lepas tu ayun lah, guna tali sambung daripada tangan aku, kenduri tu ayun bagi dia lena. Okey, tapi tak apalah, masa tu dah ada maid. Okey, jadi maid boleh tengok masa siang. Kak aku pun boleh main tolong tengok apa semua. Tapi tak apa, nak sebut al dah. Tu okey. Kami sayang. Mai dia ambil panjang umur hang nak. Dalam duk kata tu. Dengar ke bapa kata apa? Okey, jadi setelah 18 tahun selepas itu, maka cik pun Allah Ta'ala bagilah rezeki satu anak ni. Jadi itulah dia, kadang-kadang kita kena tengok kebesaran Allah Ta'ala tu. Walaupun aku ni tak menikah, tak ada pasangan hidup dan sebagainya, tetapi rezeki Allah bagi. Dia bagi dua insan yang macam ni, duduk elok-elok dengan aku, sihat walafiat. Okey, jangan buat perangai pelik-pelik kat baba. Dengar tu. Ingat. Okey, jadi kita akan jadi duduk sebagai satu keluarga yang unik, keluarga yang tersendiri. Dengar tu Ali. Faham tak? Rezeki hampa Allah Ta'ala letak. Orang kata tu, siapalah nak tahu. Rezeki Allah Ta'ala letak dalam rumah ni. Dengar tak? Ingat tak tu? Faham tak?
Jadi hampa kena duduk elok-elok. Okey, besok besar jadilah orang yang baik-baik. Ingat pak hampa ni duduk belah hampa daripada kecil dengan penuh kasih sayang. Bawa pergi sana berjalan, suap makan apa semua, sini kain baju apa semua, bagi hampa pelajaran apa semua. Kena ingat benda-benda tu. Faham ke tak? Okey. Jadi macam tu lah. Jadi cek daripada kecil, cek memang tak sembunyi. Kata mereka ni anak-anak anak-anak yang diangkat, yang diambil belah oleh cek. Dan mereka sendiri pun orang kata tu faham keadaan mereka nak macam mana. Dan kita selalu kena pesan kat mereka, walaupun hampa ni tak ada mak, tak ada pak, walaupun pak ni aku ni bukan kata pak betul yang hampa, tapi kasih sayang aku tu tak berbelah bagi macam mak pak orang lain. Kadang-kadang ada mak pak orang lain pun, walaupun benda tu anak mereka sendiri, tapi mereka buat macam apa je. Aku ni walaupun bukan darah daging aku, tapi belah tu macam belah anak betul-betul, sungguh-sungguh punya belah. Pasal itu lagi berat. Pasal itu adalah amanah Allah. Bukan aku seronok kahwin, main cicit-cicit, cum-cum, lepas tu mengandung bunting keluar anak. Bukan. Aku pergi cari aku nak anak. Makna kata itu lebih tinggi darjat dia, tahap dia, sebab aku pergi cari. Sebab itu amanah Allah jentik. Pergi carilah kalau nak satu kebahagiaan, kalau nak satu benda yang elok, untuk mencari, menjadikan sebagai seorang manusia lagi yang mengetahui bagaimana kasih sayang itu. Jadi aku pergi cari. Jadi ini merupakan amanah. Amanah aku. Jadi amanah hampa kena belajar Islam, agama betul-betul. Besok ni dah ada bini, dah ada anak, belah bini tu elok-elok, keluarga macam mana bapa belah ke hampa ni. Ingat macam tu lah juga. Kalau ada rezeki, hampa ada zuriat sendiri, keturunan sendiri. Kalau Allah kata kita ni memang keluarga, memang bukan ada keturunan, esok ni kalau kata hang tak nikah ke, hang nak nikah ke, tak ada anak, orang Allah tak bagi ke, nak belah anak pun, pilah belah. Jadi kita jadi satu keturunan yang unik daripada ni. Walaupun kita ni tak bersambung, tapi kita ada satu ikatan antara kasih sayang antara mukmin, muslimin. Faham tak? Sebab Nabi pernah kata, walaupun kadang-kadang kita, keturunan kita tu, walaupun sebenarnya kita akan mendapat keturunan ataupun kasih sayang daripada mukmin ataupun muslimin yang tiada kaitan dengan kita. Hang nangis tak? Tak lah. Faham tak? Jadi yang penting bukan keturunan, tetapi kasih sayang antara seseorang muslimin kepada muslimin yang lain. Okey, faham tak Ali? Faham dah. Hari tu Ali kata apa tu? Ali kata, Baba, Ali kata, you kata apa Ali masa tu? If you don't take me, I'll be homeless. Betul tak dia kata tu? Dia pandai, dia kata, Baba thank you, if you don't take me, I'm sure I'll be homeless. Tengok tu, akal banyak tu. Tengok sikit mata hang sepek tu. Baik. Faham tak? Ingat lagi Umar nak kena rotan, tak mau solat. Okey. Jadi lagu tu. Jadi nak kata apa kat depan ni, Umar? Nak kata apa? Kokot lah macam, mungkin ada orang anak angkat di luar, ataupun anak betul-betul yang you nak abang, you kena nasihat daripada kecil sini. You kena jadi ikon ke orang. Mungkin jadi ikon anak angkat dalam kumpulan, menjadi anak angkat. You nak bagi tahu kat, mungkinlah ada kadang-kadang anak angkat yang kat luar sana, ataupun ada anak-anak yang kadang-kadang baru dapat tahu, baru pernah minta mama kuancak apa nama kadang-kadang dah nak menikah, anak-anak perempuan ataupun anak jantan, kadang ada mak bapak mereka tak beritahu kata mereka tu anak angkat daripada kecil. So bila dah besar baru mereka nak beritahu. Yang pakat-pakat tanya minta mama ni semua ni, hampa ni tak ada akal ke? Mula aku nak marah ni. Boy, mama macam mana? Aku dengan mereka ni tak ada pertalian. Mereka dengan mereka pun tak ada pertalian. Mama yang nak menikah dengan aku ni semua, sepanjang masa kena pakai tudung, kena tutup aurat. Sebab antara mereka ni semua ni adalah aurat. Betul tak? Nak pegang, nak salam tak boleh, nak sayang tak boleh, nak tunjuk dalam rumah kena pakai tudung, apa semua. Jadi macam drama tu lah. Tengok drama kan, duduk dalam rumah pakai tudung, bersembang dengan lelaki sebelah pakai tudung, dengan anak pakai tudung. Jadi macam tu lah tak berlagu. Mampus mak tu sepanjang masa kena pakai tudung, duduk dalam rumah pasal anak-anak semua ni yang yang ada tak ada pertalian, dia duduk dengan mereka. Payah cek. Jadi sebelum mereka pakai tudung, bini aku pakai tudung, lebih-lebihlah aku yang pakai tudung dalam rumah tu. Ninja. Okey,
Faham tak? Jadi tak ada. Memang aku tak boleh menyusahkan bini ke, menyusahkan anak-anak ke, sebab nanti pertalian mereka akan jadi huru-hara. Allah dah kata siap dah, ini aku punya ahli keluarga aku. Tak boleh ada. Sebab itulah dia bagi dekat aku ni segala sifat perempuan pun aku ada. Sebab aku boleh bela dengan mereka. Jadi kita kena fikir macam tu. Okey? Kalau ada ke lofa ke masuk ke Oya ke ada yang ke siapa nak menikah ngaku Kak Ida ke siapa ke Syariah Al-Hadad ke apa, tak boleh. Mampukah mereka menjalani satu kehidupan di mana kena tutup aurat sepanjang masa? Bayangkan. Tak boleh kan? Jadi lagu itulah cerita dia. Habaq sat kat mereka, kalau ada siapa-siapa yang sama position dengan you dan sebagainya. Siapa yang Apa perasaan you? Okey, mereka nak tahu apa perasaan you. Celik-celik mata, mungkin tak ada mak, tak pernah ada mak, dan kemudian ada bapa saja. Dah lah ada bapa, hingat pula tu daripada kecil sampai ketua. Jadi macam mana? How do you cope with that situation? Apa yang menyebabkan you, orang kata tu Iskandar kat rumah. kita Umar Iskandar anak angkat tak? Ya ke? Ya, anak angkat kat. Okey, apa yang menyebabkan you rasa macam macam you apa nama? Okey, you kekurangan ibu dan keluarga yang betul. Tapi you apa yang menyebabkan you rasa macam you are in a better position dengan abah? Abah ni. Sama je kat sana. Tapi okey lah. Cakap kuat sikit, tak dengar. Okey. Apa? Tak cakap apa. Hang ni tak ikut aku langsung. Tapi mereka ni beza sangat karakter. Yang ni sebiji diri opposite lah. Maksudnya suka benda-benda yang orang kata jantan punya perangai lah. Tapi yang ni sebiji sebab kami beza hari. 7 hari jadi kan. I 28 Oktober. You when is your birthday? 5/11. 5th of November. Okay, kita sama perangai. Okay, faham ke tak? Okay. Jadi macam itulah ceritanya. Jadi hang pun jangan suruh aku menikah dengan siapa-siapa. Tadi aku dah habaq dah. Macam mana nak menikah kalau dia semua tak boleh pegang sayang hang apa semua? Lagipun mak-mak yang hang lain tu bukan bererti masak pun. Kalau Nilofa dia Nilofa. Tak habis-habis Nilofa. Dia duduk di rumah tu Pak Asyik pakai tudung, pikir guna pakai handbag, salin baju, make up tu je yang dia tahu. kau dengar Boy. Lepas tu Ali, how do you feel? Okay. Jadi inilah cerita aku daripada dulu sampai kelah. Anak-anak ni lah yang menjadi peneman. Dan di kala-kala COVID ni tak keluar pergi mana, aku kata sendiri dekat Faizul, kata kat dia, kalau lah tak ada anak-anak apa berdua ni dalam rumah ni, mampus lah kita kerah, tak tahu nak tengok apa pun tak tahu, nak duduk dalam peti air ke, nak duduk dalam washing machine ke, punyanya cemui. Ni ada boleh lah juga sat-sat Ali, sat-sat Umar makan, itu seronok lah hidup. Inilah dia orang kata tu ada anak seronok. Jadi kepada pasangan-pasangan yang tak ada anak tu, mungkin Allah tak bagi rezeki, InsyaAllah hampa carilah, doalah dekat Allah, kata tolonglah bagi jalan kalau hampa ada, InsyaAllah. Dan juga tinik aku tu sebenarnya ramai kes-kes, sebenarnya aku ada banyak cucu-cucu tinik yang mana aku ada dekat 20 kes juga orang-orang yang tak mendapat, yang telah orang kata tu lama tak dapat anak. Okay, lepas dia makan tinik, laki bini, bukan bini saja, kadang-kadang kita tak tahu, mungkin problem tu main pada bini, mungkin problem tu main pada laki. Jadi laki bini pakat makan, nak sebut al tadi tak boleh lah. Jadi kebanyakan daripada mereka 20 pasangan tu telah pun berjaya konsif kandungan. Dan aku harap benda tu adalah satu benda yang sangat seronok. Aku ni pun duk makan tinik jugalah, dah berapa lama dah, asyik baik tak mengandung juga kan. Kalau mengandung aku tak tahu, mampu dah mereka ingat aku ni Mariam dah. Kan. Baik, jadi hampa duduklah elok-elok, okey. Ingat tahu pesan babah tu, tahu. Kalau umur babah panjang, bolehlah dah tengok anak cucu apa semua menikah semua. Menikah pun jangan nak minta aku nak buat hotel-hotel besar-besar tu, apa planning semua, tak mau.
Kita buat secara simple-simple saja. Buka pandai tu kemah, panggil segala orang susah tepi jalan tu semua, makan semua, panggil hak sekolah susah main sini. Hang pakai baju Melayu elok-elok dengan bini hang pakai apa jubah, tudung labuh apa semua elok-elok, nanti aku buat lah. Okay, walaupun aku pencen aku buat lah. Kan hak cantik tu berjalan pergi salam dengan semua orang. Cukup dah lagu tu, tak payah nak bersanding tu apa semua. Tak apa, masuk bapa tak mau buat hotel-hotel, dia panggil semua sekarang, buka kemah meja tu, makan semua orang. Atau hang duduk jalan kat situ. Lagi kita dah ada Facebook, dah ada apa, Instagram, dah apa. Bersanding tu dulu tu nak abak kat orang kampung kata hampa dua tu dah menikah. Jadi bila hampa berjalan berdua lepas tu, orang tak mengata, tak mengumpat, tak fitnah. Lah ni segala ada benda ni, boh gambar hampa kat sini, kata okey anak aku dah menikah. Dah lah, tak payah nak buang duit buat segala pelamin tu semua. Bagi makan orang-orang susah ni, kita kena raikan, tunjuk rezeki tu. Faham ke tak? Yang tu lah aku punya besok ni. Hang tak tahu kalau hang nak buat lagu mana. Lagu tu lah juga Abang pun. Faham ke tak? Faham. Baik. Okey. Jadilah orang yang elok-elok. Cari daripada isteri-isteri yang orang kata tu baik bakal dia. Nah, yang ada apa nama? Agama. Besok ni hampa nak bagi dia patah tu susah. Macam tadi DM aku tunjuk tu. Tengok tak? Berkahwin dekat berapa puluh tahun dah. Laki tak semayang. Punya dah doa sampai dia penat. Susah, payah besok ni. Kalau mati time-time tak bertobat tu macam mana? Jadi kalau ambil orang yang tuduh-tuduh labuh tu, dekat sekolah hang tu banyak kan? So far tu yang tuduh-tuduh labuh tu. Jangan di sekolah dia tuduh labuh, balik ke rumah tuduh jadi singkat. Kena tengok sama ada dia di sekolah tuduh labuh di sekolah tu pasal sekolah yang suruh. Balik di rumah kena tengok dia di rumah tu perangai macam mana. Jangan di dalam sekolah dia elok. Sekali balik tu rumah dia buat TikTok. Aku TikTok hang laki ni, bini buat hantar. Tengok sama, di sekolah tuduh labuh, di luar, di rumah dia pun kena tuduh labuh juga. Baru tu senang, esok ni hang tak payah nak raplah jingga. Besok ni nak bagi patah mereka tu, nak bagi pelembut mereka tu makan tahun, tahu tak? Bukan kata hari ni menikah, okay, you nikah, habis kena pakai tuduh labuh. Tak boleh, mereka dah jadi buluh masa tu, bukannya rebung. Payah besok ni. Tahu? Ingat tu, jangan duk cari benda-benda, perempuan begini, payah. Melainkan hidayah Allah nak bagi senang. Tapi kalau kita nak pelembut dia sendiri, makan tahun. Batu nak berlekuk pun ayat terjun tu makan puluh tahun. Baru batu tu licin dan berlekuk. Manusia pun lagu tu samalah. Apa hang patut kata? Okey. Dah, faham tak? Elok, duduk baik-baik. Okey. Tu dia 9,500 tengok. Babah dah mula dah beletiak. Lah, geram kadang-kadang kan. Dia pun kadang-kadang tengok ke muka saja. Ada markah dah ke? Dah ada markah belum? Markah? Girlfriend, tak ada. Tak ada. Dalam tengok cakap dengan handphone tu tu apa? Awal je lah. Umar ni dia suka orang yang gelap-gelap sikit kulit, macam kulit Ali ni. Daripada dulu girlfriend dia daripada sekolah Jajah 1 smart reader dulu semua, dia suka hak perempuan gelap. Hak perempuan yang ten macam tu. Kalau hampa nak mengorat dia, hampa kena gelapkan kulit. Okey, faham tak? Ni segak dah muka, nampak ni pakai tinik tu, muka licin lah dulu. Jerawat penuh ni, rimah aku tengok. Ali, muka Ali mirip muka anak Nora Danish. Memanglah orang duk kata daripada dulu lagi dah. Aku pun tahulah. Kita solat dah 4 times Zuhur. Kantoi. Kalau tengok, kalau panggung tengok muka pelan-pelan tu, go 3.5 dah. Salin selak tu. Amboi. Lagi kita tak suruh. Kalau dia buat pun. Tapi bila kita tanya, kalau dia tengok macam tu kedak lah. Kalau kita tanya dia dah, Ali dah solat dah? Dah. Maksudnya dia betul-betul buat. Okey. Menantu makan tinik jadi putih juga. Tak, dia ni bukan kira putih tinik ni. Dia kira muka tu bersih macam tu. Tak ada lah hitam tu gelap boleh jadi putih serelah. Tak lah, macam tu jadi bersih. Kulit tu bersih, tak ada tumpuk, tak ada freckles, tak ada pigmentation, tak ada apa. Mana nak beli produk tu Datuk? Pilah tengok dekat renetwork.my
ada berlambak lah pirana-pirana aku, ejen-ejen tini kat situ. Pergi tengok dia, mereka boleh buat, mereka akan suruh, mereka boleh ketulung hampa. Okay? Kantoi Ali Comel 10k dah Datuk. Itulah. Tengah-tengah hari aku ingat macam aku buat ni tak apalah, buatlah petang-petang. Mereka mesti semua tengah lena lepas kenyang makan nasi kan. Jadi aku boleh nak bersembang dengan hampa. 10k ni nak bersembang dengan hampa. Aku tengok itu Fatih, apa nama yang imam baca yang Hafiz tu? Fatih, Al-Fatih, apa nama? Fatih. Al-Fatih nama dia? Yang hafal Bosnian tu. Itu enggak? Tengok kucing dengar suara kita duk nyaw-nyaw kat tingkap ni. Kucing pun suka dengar suara aku. Ya, nanti Sat. Bobby. Fatih tu buat live baru ni dalam berapa imam dengan imam, dua imam tu dia bawah atas kan, dia buat live together. Aku pilih masuk Sat sebab ada orang tag kat situ. Berapa ratus je, 300 lebih. Fatih tu, ya Allah, hampa ni tak tahulah. Nampak gaya ni aku ni memang kalau dah Allah Ta'ala bagi jadi ikon kat hampa lah, memang aku kena pergi baca ilmu. Sebab apa, hampa dah berkenan kat aku. Jadi aku kena buat satu benda yang supaya aku kena tambah ilmu di dada, dan aku kena habak kat hampa ilmu-ilmu tu melalui lawak jenaka, seluruh dan sebagainya, konten-konten yang menarik. Jadi hampa boleh dapat ilmu dalam satu bentuk medium yang baru. Jadi aku tak maulah bila Allah Ta'ala bagi. Sebab aku pun tak tahu hampa suka sangat berkenan kat aku sebab apa, pasal apa pun aku tak tahu. Bukan segak tu segak lah, tapi tak tahu apa benda yang hampa berkenan sangat pun aku tak tahu kan. Jadi hang pun jaga nama baik aku ni. Aku ni hang tu anak Rizaman, jadi jangan buat panggil pelik-pelik. Besok ni orang kata Allah Rizaman tu duk bersyarah sana sini, berbetul orang lah, berbetul orang sana orang sini, anak sendiri habis jahanam. Bayang tak? Tahu tak? Itu tanggungjawab hang nak jaga nama baik aku. Faham tak? Supaya orang percaya bila hang jaga nama baik aku bagi tahu kat depa ilmu-ilmu, jadi orang tak orang maksudnya hang pun bantu aku bagi depa suka supaya kita dapat sama-sama channelkan ilmu tu kepada depa. Faham ke tak? Nak buat apa benda fikir, oi bapa aku siapa. Kalau aku buat lagu ni, sama ada benda ni baik ke buruk ke kepada dia, dan sama ada aku ni menyumbang tidak kepada orang kata ceramah moden lah, ceramah contemporary Islam dia ni. Ingat lagu tu, faham ke tak? Otak kena guna, kena balance. Walaupun kita ni kadang-kadang setan duk bisik kat sini, tapi kita kena timbang sendiri sama ada kadang-kadang setan akan bisik kiri dan kanan. Umar tahu tak? Dia pun siapa bukan tahu, kita saja macam tu. Kalau hang buat pun siapa bukan tahu, itu setan, itu bukan sendiri, itu memang setan. Bila dah setan duk bisik, kadang-kadang setan pun tak main. Yang setan duk bisik tu dah melekat dalam hati, itu kadang-kadang adalah bisikan daripada hati sendiri, bukan setan pun. Setan dah pergi ke mana dah no, tapi sebab terlampau dengar bisikan setan, ayat-ayat setan tu sentiasa akan berada di dalam situ, dia tak keluar. Jadi hati kalbu ni sendirilah yang akan duk bisik kat kita. Faham ke tak? Tak gunalah kita ni kadang-kadang duk hafal ayat sana ayat sini. Hari ni kita khatam satu juzuk. Besok kita khatam satu juzuk. Sebut lagi. Susah lah buat dalam pancok ni. Tapi lighting on point. Jadi hampa jangan duk khatam Quran, jangan duk bangga kata hari ni buat tadarus lah, apa semualah, duk inilah, apa semua ini. Bukan benda tu yang penting, cek. Memanglah dapat pahala baca Al-Quran itu, huruf-huruf ayat-ayatnya. Tetapi yang penting terjemahan tu. Bukan kita ni semua tahu bahasa Arab. Walaupun kita tahu bahasa Arab pun, bahasa Al-Quran tu satu bahasa Arab yang sangat tinggi, yang perlu dikupas oleh ahli-ahli agama, alim-alim ulama, oleh mazhab-mazhab, oleh imam-imam. Jadi sedikit sebanyak kita kena tahu penerangan dan terjemahan dia. Bila kita tahu, barulah kita faham apa yang kita baca tu. Ni duk sibuk lah nanti. Lebih-lebih lagi masa bulan Ramadan ni, semua nanti sibuk. Oh, aku dah khatam Quran satu Ramadan, satu hari satu juzuk, gini apa semua. Bukan yang tu yang penting. Yang penting kita kena tahu apa amal, apa intipati firman Allah di dalam itu.
Tak mau cakap banyak pasal Quran lah, hidup dalam pancok ni. Okey, tapi yang penting baca sebaris, faham ayat dia sebaris tu apa. Tak faham, rujuklah kepada segala alim ulama ataupun kitab-kitab yang mana. Itu lebih penting, lebih bermanfaat. Faham tak? Jadi bertadabur. Aku nak pi ikut lekat tadi kita buat 3.45 3.31. Okey, tak apa. Baik, Umar love you. Baik, terima kasih. Dah. Anak dah sini kan bermelingkuk. Aku nak bercakap dengan dia. Cakap terima kasih. Terima kasih. Bagilah salam. Tandas ya. Oh. Sayang sikit bapa. Okey. Tunggu pula. Tak boleh buat lagi kali ni, last kita buat dalam pancok. Okey, ibu bapa dia orang ada lagi ke Datuk? Ada, tapi depa tak kacau lah, depa tak pernah tanya apa pun anak-anak depa. Sebab depa boleh tengok anak-anak depa kot telefon aku ni, anak-anak depa semua hidup sihat walafiat dan sebagainya. Okey. Bye Omar, bye. Handsome buat rambut macam tu. Umar ke aku? Datuk tandas, dalam tandas buat live. Alah sweetnya. Manja. Okey. Jadi kita pun telah pun mengupas satu topik, iaitu topik anak angkat. Ya, dalam tak sengaja Tuhan bagi ilham kat aku nak kupaskan topik pasal anak angkat dan keluarga angkat. Jadi eloklah hampa pun kemungkinan ada yang tak ada anak dan sebagainya, dan itulah. Jadi boleh menggunakan topik tersebut untuk yang telah mana aku kupas untuk dibuat sebagai satu perkara-perkara penting yang digunakan dalam kehidupan. Dan aku pun rambut dah panjang sangat, tukang gunting pun dah datang mana apa aku tak tahulah. Esok ni macam mana, kita kerat dua ataupun kita buat tocang dua nanti. Makan tengah hari lauk apa? Tak masak tak apa. Oh lah ni kan dia jadi macam cemuih nak masuk mana. Dia jadi cemuih lah. Bosan lah dulu masa mula-mula Covid dulu. Oh seronok lah nak masak tu, nak masak ni. Lah ni kan jadi macam letih lah nak masak apa lah. Asyik duk makan lauk perangat saja. Perangat semalam tu pun lagi sedap rupanya. Tak larat nak masak apa pun tak tahu. Larat. Tenaga tu ada tapi dia jadi macam tak apa nak lalu dah bila masuk dah minggu ke berapa ni kan jadi macam letih lah aku nak makan. Tapi macam teringin jugalah kalau ada. Dah solat? Okey, bagus. Sayang. Lain kali baba tak payah tanya kan, baba kata subuh tak apa, subuh baba gerak. Zuhur you kena buat sendiri lah. Faham ke tak? Tapi baik juga you tak pembohong. Kalau tak buat kata dah. Baba suka macam tu. Okey? Jangan tipu kata kalau benda yang kita tak buat, kita kata dah buat, especially kita solat, kita bagus lagu tu. Okay? Tak buat, kata tak buat. Bukan apa nak marah. Kan? Bye. Kan Datuk cemuih. Dah cemuih lah. Wih, laksa. Siapa sebut laksa tu? Sedapnya. Tapi aku duk teringat. Nak makan tu, itulah tak berapa nak ada ni. Tapi ingat nak buat macam udang goreng kunyit lah. Simple-simple kan. Udang goreng kunyit. Lepas tu masak nasi putih, goreng dengan minyak tu kan, gorengkan kering satu. Dah lah makan macam orang tua-tua tu. Makan pelan-pelan lepas lohok tu. Picit sambal sikit. Sedap. Sedap lah pula. Okey lah, aku nak pergi goreng udang masak kunyit dekat Ampah. Okey, sementara dah segak ni, dah perlu rambut apa semua, kita buatlah pumpang lepas ni. Tunggu. Tak puasa lah cik oi. Macam aku cakap lah, aku ni bukan jenis suka puasa sunat. Pasal apa, kalau tak duduk di rumah tak buat apa-apa, kalau pergi kerja lain cerita. Sebab kita sibuk apa semua kan, buat benda tu. Tiba-tiba dah pukul 7, tiba-tiba dah pukul 5 nak balik rumah. Kalau tak pergi kerja ni, ya Allah, nak habiskan satu hari tu, esok ni lena je lah. Tak puasa, nama pun puasa sunat. Baby lah hang nak puasa lah. Yang hang sibuk nak ajak semua orang puasa tu pasal apa? Ini lagi satu aku cukup benci. Bila dia dah puasa, dia tu puasa sunat, lepas tu pakat-pakat tanya lah, sibuk dia pergi gerodak lah, lepas tu buat lah tunjuk kata nak buka puasa, nak buat jual dah buka puasa.
Sebenarnya dalam hati hampa tu nak habaq kata hampa tu puasa. Bila hampa tu puasa, hampa akai tu banyaklah nak cari ayat macam nak kata orang puji hampa puasa. Lagu tu lah juga macam puasa 6 nanti lepas raya. Lagu tu lah pakat-pakat. Puasa 6, nak berbuka puasa 6. Tak payahlah nak hampa nak pergi habaq kat semua orang. Kalau aku habaq, tak apalah semua orang dia kata, oi baguslah di zaman tu puasa. Dia pangkat lagu tu pun dia puasa. Tak payah, itu biar aku yang buat. Hampa tak payah nak sibuk besoknya segala puasa-puasa hampa semua niat hampa nak puasa sunat tu habis kita bush sebab dalam hati kata nak habaq ke orang kata hampa puasa. Jangan cik, nak puasa duk diam-diam puasa. Jangan duk cari ayat, duk cari konten kata, oh yang ni saat Adipan kata, oh Adipan Tita lah kata aku ni puasa. Tak payah. Faham ke tak? Baik-baik nawaitu tu kadang-kadang kita buat benda yang elok, kita nak buat benda sunat nak habaq kata ke orang kita. Benda tu pun sunat. Tak payah kita nak sibuk habaq ke orang ataupun pergi ajak orang buat sunat tu. Yang kita kena sibuk apabila benda fardu seperti puasa Ramadan, puasa wajib tak buat, yang tu hampa kena ketuk kepala orang tu. Dia tak puasa, habaq betul tiap awak tak puasa? Dia tak puasa sunat, tak payahlah hampa duk kona pisah sini tanya sibuk pasal apa. Kena aku terang-terang aku cakap, aku tak suka puasa sunat melainkan puasa sunat 6 dalam bulan Syawal. Yang tu aku buat, yang lain aku tak buat. Tapi aku buatlah benda-benda lain. Tak semesti aku ni tak puasa, tak apa-apa semua tu. Aku ni orang yang berdosa. Nama pun sunat. Nak buat apa kalau kita puasa sunat, heboh, pergi gebang dalam satu Facebook, satu Instagram kata kita nak masak, nak buka puasa. Sebenarnya dalam hati tu nak abang kata hampa ni pandai sangat nak puasa sunat. Macam aku tak tahu lah perangai manusia ni. Lagu tu lah perangai. Kita boleh kadang-kadang tu dapat dosa disebabkan kita nak buat pahala. Jangan. Okay? Jangan. Faham ke tak? Baik, jadi udang goreng kunyit sedap ni. Jomlah. Okey, jadi terima kasih jumpa pertemuan kita di dalam pancok aku ni. Ya, tak pasal-pasal. Kita hari ni berada di dalam pancok. Terima kasih banyak-banyak sebab pertama kali kita bersiaran di dalam pancok dan tak buat dah sebab susah aku nak sebut benda-benda yang elok ni. Baik. Tadi aku bagi salam ke? Masa mula-mula tadi. Bagi salam ke? Bobby? Bobby kata ya. Minta ampun, tak perasan. Nanti Sat. Nak udang goreng kunyit. Sat aku masak. Nak suruh mereka ni semua melingkup dulu.